Assalamualaikum, dengar ke? Keras sikit. Boleh dengar insya-Allah. Baik, insya-Allah kita Baik, kita mulai dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keizinan Allah, dengan kasih sayang Allah, dengan taufik Allah. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk sama-sama pada malam ini menyambung lagi kuliah kita semalam, dan insya-Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini akan menjadi sebagai salah satu asbab, sebagai salah satu daripada jalan kita untuk mendekatkan lagi dengan Allah, sebagai satu jalan kita untuk mendapatkan keampunan Allah. Sesungguhnya kita lemah, kita banyak dosa, kita banyak kelemahan, maka kita sentiasa menjadikan amalan-amalan kita dalam rangka untuk kita bertaubat kepada Allah. Sebab hakikat amal itu yang pertama sekali ialah kita membersihkan diri kita. Kita nak membersihkan dosa kita, membersihkan kelemahan kita. Sebab kenapa umat pada hari ini tidak kuat? Umat hari ini menjadi makanan, bahan ratahan, bahan ratah kepada musuh-musuh Islam, kerana orang-orang yang ada kesedaran Islam, orang-orang yang bekerja untuk Islam, yang berjuang untuk Islam, sibuk dengan dunia. Kebanyakan sibuk dengan dunia, sibuk dengan perkara-perkara yang bersangkut paut dengan kita kata kepentingan-kepentingan peribadi, dan mereka sibuk dengan kerja-kerja yang sebenarnya tidak aulawiyat, tidak penting. Masing-masing hanya fikir tentang diri masing-masing, kumpulan masing-masing. Jadi kita melihat umat berada dalam keadaan berpecah. Jadi mari sama-sama kita menjadikan amalan-amalan kita sebagai amalan-amalan yang mana kita nak meminta kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan nikmat kepada kita, beramal ini akan menjadikan kita ni lebih baik, lebih kuat lagi, biiznillah, insya-Allah. Semalam kita telah pun berbincang berkenaan beberapa proses. Kita bincang tentang bagaimana suasana hati untuk kita sama-sama mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Suasana hati kita, yang mana suasana hati itu adalah merupakan sebagai satu tanda, milestone, tanda kepada bagaimana kita ini digambarkan sedang berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah mulakan perbincangan dengan suasana yang pertama yang disebut sebagai mufatahah, iaitu bagaimana suasana itu bermaksud bahawa seorang hamba itu membuka hatinya, jiwanya, pemikirannya untuk mengenal Allah, mendekati Allah Subhanahu Wa Taala. Mufatahah ini maknanya kita memulakan, membuka hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan bagaimanakah kita ingin membuka hati kita untuk kita mengenal Allah tadi. Kita bukan datang dengan perasaan-perasaan yang kita kata bersih dah, kita dah banyak amal, kita dah banyak ilmu. Tetapi hati yang berjalan menuju kepada Allah itu ialah hati yang mana di dalamnya ada perasaan remuk, perasaan berada dalam keadaan hina, rendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hati yang sentiasa merasakan memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Hati yang merasai kelemahan diri, kelemahan diri, merasai tawaduk dan tadaruk, merasa memerlukan Allah, merasa fakir di hadapan Allah. Ini hati, kita sebut suasana hati kita. Dan begitu juga hati yang merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati yang beginilah yang boleh berjalan menuju kepada Allah. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan hidayah, memberikan taufik kepada mereka yang hatinya itu banyak dengan berhala, contohnya ujub, sombong, riak dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita kata suasana hati ialah suasana merendahkan diri kita. Dan kita telah pun berbincang panjanglah berkenaan dengan kita kata muwajahah ni, mufatahah tadi. Maka kita pada hari ini kita nak sambung sedikit tentang muwajahah. Muwajahah. Yang mana muwajahah ini adalah merupakan setelah hati kita direndahkan kepada kebenaran Allah, kita telah membuka. Fatah ni membuka. Seorang yang membuka hatinya kepada Allah. Membuka hatinya untuk berkenalan dengan Allah. Membuka hatinya untuk melihat af'al, perbuatan Allah. Membuka hatinya untuk melihat sifat Allah. Membuka hatinya untuk melihat nama-nama Allah dalam setiap kejadian. Digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah. Digambarkan dalam kitab Al-Hikam, dia kata apa? Satu yang cantik, iaitu dia kata sesungguhnya kita sebenarnya hakikatnya kita tidak akan melihat makhluk. Kita tidak akan melihat apa yang ada di hadapan kita melainkan dengan cahaya Allah. Cahaya Allah lah yang menyebabkan kita boleh melihat makhluk ini, dia kata. Maka sebenarnya makhluk ini gelap. Contoh macam kita kata hari ini, kita nak tengok sesuatu benda, kalau tidak ada cahaya, mata kita tak nampak. Jadi hakikat hati pun begitu. Hati, dia tidak akan melihat makhluk. Dia tidak akan merasa senang dengan makhluk. Dia tidak akan sayang dengan makhluk. Dia tidak akan sayang dengan dunia. Dia tidak akan sayang dengan apa yang ada di hadapannya. Melainkan dengan cahaya Allah. Allah bagi. Allah buka. Maka bila Allah buka tadi, kita melihat dunia, tak dapat cahaya Allah tadi. Seperti kita buat contoh semalam, bagaimana kita melihat kereta yang cantik, first class, Ferrari dan sebagainya. Tetapi kita tidak melihat jamal Allah, sifat Allah yang maha indah, maha sempurna tadi. Ini kita dah bincang semalam lah. Jadi hari ini kita nak sambung dengan sifat al-muwajahah. Sebenarnya saya boleh buat laju dan cepat, tapi sasaran kita bukan kita nak ilmu semata-mata. Bukan kita nak konsep teori semata-mata, tapi sasaran kita ialah bagaimana kita nak menghayati. Kerana ilmu dah banyak sangat, ustaz-ustaz berceramah, kita baca kitab, kita boleh tengok dalam YouTube dan sebagainya, ilmu-ilmu yang ada banyak. Tapi kita macam mana cara kita nak melaksanakan proses, supaya proses hati kita itu mengenal Allah tu benar-benar berjalan. Sebab itulah tuan-tuan puan-puan, pada hari ini kita nak memulakan dengan kita nak merasai pada hari ini kelemahan mana, dosa mana yang kita dah bertaubat, yang ada dalam diri kita. Kelemahan yang mana satu? Kadang-kadang kita tak rasa diri kita berdosa. Kita ingat dosa tu hanya sekadar dosa besar. Kita tengok orang minum arak, kita tengok orang berzina, kita tengok orang buat benda-benda yang jahat-jahat besar-besar ni, itu dosa. Kita tak rasa bahawa kita ni berdosa. Banyak dosa, tuan-tuan. Yang sama ada dosa zahir ataupun dosa yang hati, batin. Di sinilah perkara pertama, mufatahah ini kita nak kena rasa dalam hati kita bagaimana rendah diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan kita melihat kelemahan kita, kita baiki. Lihat kelemahan kita, kita baiki. Lihat kekurangan kita, kita baiki. Ini adalah perkara yang pertama sekali. Tuan-tuan rahmati Allah SWT. Kenapa? Kerana dalam hidup kita ni ada macam-macam ujian. Ada macam-macam gangguan, halangan. Musuh-musuh kita. Contohnya syaitan yang sentiasa membisikkan diri kita. Ni majlis ni tuan-tuan, saya sebut kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian. Majlis yang kita buat ni amat-amat dibenci oleh syaitan terutamanya.
amat dibenci. Kerana majlis begini adalah majlis yang nak menghidupkan hati, membawa berfikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan amat dibenci. Jadi macam-macam dibuat. Saya pun kena jugalah. Dan macam-macam serangan-serangan sihir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita mohon sentiasa supaya Allah melindungi kita untuk istiqamah. Baik. Jadi kita dah lihat bagaimana mufatahah ini ialah kita merasai hakikat kelemahan, kita berjalan menuju Allah dengan rokok, berjalan menuju Allah dengan sujud. Maknanya dengan rendah diri. Dan kita berjalan dengan mengiktiraf kebesaran Allah, kelemahan kita. Allahu Akbar. Bila kita sebut Allahu Akbar solat tu, kita nak merasai bukan sahaja kebesaran Allah, Allahu Akbar, tapi kita nak rasa kelemahan diri kita. Kita nak rasa kerendahan diri kita. Jadi ini adalah perjalanan pertama. Mufatahah, kita nak membuka kan diri kita ini dengan penuh kekurangan, dengan penuh kelemahan, kita nak menuju kepada Allah. Dan apabila kita telah melihat diri kita itu, maka berlakulah proses taubat, proses menyesal. Proses menyesal dengan dosa kita. Proses untuk kita perbaiki diri kita. Maka kita mula melihat kelemahan kita dan kita mengakui kelemahan kita, kita merendahkan diri kita dan sebagainya, akhirnya kita bergerak. Jadi risalah taubat ataupun perkara taubat ini perlu kita ulang lagi. Ada banyak perkara taubat yang kita tak sentuh lagi berkenaan at-taubah. Sebab kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata apa? At-taubah ini ialah satu proses. Dia bukan satu ucapan istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Cukup kita kata 100 kali istighfar tu dah taubat, bukan. Dia satu proses. Proses taubat ni adalah proses untuk mengekalkan diri kita keluar daripada dosa dan pengaruhnya. Itu taubat. Maknanya kita nak mengekalkan diri kita dalam keadaan sentiasa bersih daripada dosa dan pengaruh dosa. Pengaruh dosa. Jadi ini proses ini berjalan sampailah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini mufatahah ni dia sentiasa meningkatlah. Taubat dia meningkat dari satu masa ke satu masa. Dia bukan hanya sekadar satu perkara. Sebab tu saya kata tadi, kita bukan nak bincang tentang ilmu semata-mata, tapi kita nak sama-sama menghayati, cuba berfikir, merasai. Baik, muwajahah, kita sambung sedikit apa yang digambarkan muwajahah ini. Apa maksud suasana hati kita? Muwajahah, kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya digambarkan sini bahawa maksud muwajahah ini adalah saling berhadapan. Maksudnya saya menghadap tuan-puan, tuan-puan juga menghadap saya. Saling berhadapan, tetapi yang dimaksudkan sini adalah antara hamba-Nya kita dengan Tuhan-Nya Allah. Dan apabila kita telah mula bermuwajah dengan Allah, berhadapan, kita menghadapkan hati kita ini, kita menghadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa sedikit pun, tanpa walaupun satu saat, satu lahzah, sebentar pun kita berpaling daripadanya. Maknanya menghadap Allah ni bukan hanya sekadar dia dimaksudkan sekadar kita sembahyang, kita menghadap Allah, ataupun baca Quran, menghadap kiblat macam itu. Tapi maknanya maksud ni proses untuk menjadikan seluruh kehidupan kita ni sentiasa dalam keadaan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tidak berpaling daripada Allah, tidak alpa, tidak lalai daripada mengingati Allah, daripada bersama dengan Allah, ma'iyatullah. Kalau kita sebut mufatahah itu adalah satu proses untuk kita sama-sama merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah yang maha besar, maha hebat kelemahan kita. Maka kita pun berjalan menuju kepada Allah dengan perasaan rendah diri tadi. Maka muwajah ini adalah merupakan satu proses yang mana kita nak kena merasai bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah di sini yang kita nak maksudkan dengan proses muwajah ini ialah maknanya hati kita secara sedar, dan kesedaran itu meningkat dari semasa ke semasa bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah. Kita sedang menghadap dengan Allah. Jadi satu proses untuk membendakan syuur ma'iyatullah. Syuur bersama dengan Allah. Satu perasaan bersama dengan Allah. Satu perasaan kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muwajah ini dia meningkat daripada semasa ke semasa sehingga kan tidak ada sedikit pun, tidak ada walaupun sebentar, walaupun satu saat, satu lahzah
kita berpaling daripada Allah. Sentiasa kita memandang kiri, kanan, depan, belakang, semua dalam keadaan kita merasai bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini syuur, syuur ma'iyatullah. Kalau yang pertama tadi syuur wujdan Allah. Syuur Allah ni ada. Yang pertama, mufatahah tu kita nak rasa Allah ada dan kita lemah, kita perlukan Allah dan kemudian kita pun bertaubat, kita pun memperbaiki diri kita. Syuur yang kedua, syuur nak merasai Allah bersama kita. Muwajahah. Itu hakikat dia begitu. Dan sebagaimana yang digambarkan oleh semalam, kita gambarkan bahawa untuk menemui Allah itu, kita nak bertemu dengan Allah, nak menghadap Allah, nak melihat sifat dia, perbuatannya, nak melihat nama-namanya, terletak kepada semua kejadian makhluk ini. Maka kita nak melihat Allah tak mampu. Mata kita, hati kita, nak melihat Allah secara fizikal memang tak boleh. Memang tak dapatlah. Kecuali dalam syurga Allah, itu adalah merupakan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya kita tak akan nampak, takkan mampu. Nabi Musa AS pensan. Tu Nabi Musa AS pensan. Itu pun bukan Allah, cahaya, baru cahaya. Jadi sebenarnya untuk kita menemui Allah, melihat Allah, bermusyahadah, menyaksikan Allah, untuk kita berhadapan dengan Allah, sebenarnya kita bukan mahu melihat wajah Allah dalam bentuk fizikal, bukan. Kalau ada yang begitu, maknanya dia sesat. Tetapi yang dimaksudkan di sini ialah kita ingin melihat cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cahaya ini tadi? Tanda-tanda dia. Kita nak merasai kedekatan kita, keakraban kita dengan Allah melalui perbuatan dia. Mula-mula nak melihat af'al Allah. Perbuatan Allah. Nak menyaksikan segala yang ada di hadapan kita ni semua ni perbuatan Allah. Yang baik, yang buruk, semua perbuatan Allah. Kita akan sentuh. Kemudian lepas itu, kita nak melihat sifat dia. Kita tahu sifat-sifat Allah, kita belajar sifat 20. Sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus kita belajar sifat 20. Kita belajar nama-namanya dalam tauhid. Tauhid asma Allah, kita mentauhidkan nama-namanya. Maka kita nak mentauhidkan af'al, sifat dan nama dengan kita melihat cahaya Allah. Jadi sebab itulah, sebagaimana digambarkan oleh Imam Ahmad Ibn Atta'illah rahimahullah, bagaimana dia kata apa? Dia kata untuk menemui Allah di atas muka bumi ini, semasa kita hidup ini, maka sebenarnya ialah dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah. Dengan cahaya Allah maknanya Allah buka, Allah anugerahkan kita untuk boleh melihat dengan hati kita, dengan basirah kita yang telah kita bersihkan, yang telah kita bertaubat tadi, untuk melihat af'al Allah, perbuatan Allah. Ini luar biasa tuan-tuan. Kita akan masuk sini. Dan kemudian kita nak menghadap Allah, maknanya kita pula berdepan dengan Allah, bermuwajahah dengan Allah, menghadap Allah dengan sirnya, dengan keadaan yang rahasia. Rahasia yang mana orang lain tak tahu pun. Kita dengan Allah sahaja. Sebab perkara itu semua berada dalam hati kita, dalam basirah. Tak ada orang tahu. Sejauh mana seseorang itu berjalan menuju kepada Allah, mendekati Allah, merasai hakikat-hakikatnya tadi itu, maka itulah sirnya, rahsia yang ada dalam hati kita. Malaikat pun tak tahu sampai mana peringkat. Mungkin zikir dia boleh dengar. Zikir dalam hati, kita menyebut nama-nama Allah dalam hati contohnya, dia boleh dengar. Tapi lepas daripada peringkat dalam tu lagi, bermuwajahah tadi, sampai peringkat kita boleh merasai, mendekati Allah tadi dengan hati kita, maka itulah satu perkara yang sir, yang rahsia antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya dalam konteks kita ingin memproses diri kita, maka kita kena meningkatkan kepekaan yang ada dalam diri kita. Contohnya kepekaan akal kita, cara kita berfikir, cara kita menilai. Berfikir, maka kita berfikir bukan lagi berfikir dengan dunia, zahir. Maka kita melihat sesuatu jangan lagi dengan pandangan zahir. Kita nampak kereta, kita melihat kereta, nampak kereta aja, itu zahir. Kita melihat bangunan, nampak bangunan aja, itu zahir. Nampak orang saja, nampak anak-anak aja. Kita tidak melihat dengan pandangan iman. Dengan pandangan iman, dengan kesedaran iman. Wa'yul imaniyah. Maknanya kita melihat dengan kesedaran al-wa' al-iman. Kita nak tengok dengan pandangan iman. Ya, sebab itulah, inilah sensitiviti, kepekaan, latihan-latihan yang perlu kita lakukan. Disebut sebagai riadah yang perlu kita lakukan. InsyaAllah kita akan sentuh perkara tersebut pada yang akan datang. Sebut sini, maka orang yang berada dalam muwajahah tadi, yang mula hatinya telah mula
berhadapan dengan Allah, menghadap Allah, maka dia akan mula mengenali Allah dengan sifatnya, perbuatannya, namanya dan sebagainya tadi. Dan dia juga akan mula mengenali syurga dan neraka. Jadi dia mengenali syurga dan neraka, bukan dia nak tahu syurga tu apa-apa, tapi dia nak merasai. Mula-mula dia nak merasai, contohnya sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian lepas tu sifat Allah yang lain, perbuatan Allah yang lain. Kemudian syurga neraka pun dia nak rasa. Syurga ni macam mana? Bila dia melihat hadis-hadis Nabi contohnya, ataupun dia melihat huraian para ulama, maka dia melihat syurga, melihat neraka dengan hatinya, dia rasa, ya Allah, sesungguhnya apa yang kau siapkan untuk kami di akhirat lebih utama, lebih besar. Wal akhiratu khairu wa abqa. Lebih baik dan lebih kekal. Wa khairul laka minal ula. Lebih baik dan lebih utama. Maka dia rasa, hati dia rasa. Jadi ini yang kita nak kena tengok bagaimana proses dia begitu. Maka dalam proses muwajahah ini, maka kita akan melihat, ini saya sebut ciri-ciri dulu. Lepas tu kita akan tengok bagaimana. Kita bukan hanya lagi melihat dunia, tetapi kita akan melihat dunia ini sebenarnya tempat berusaha untuk akhirat. Macam mana kita sebut yang lepas. Bagaimana seorang alim di Basrah yang meninggal dunia, dia tengok anak dia menangis, isteri dia menangis, mak ayah dia menangis. Dia pun minta tanya, kenapa kamu menangis? Maka rupa-rupa masing-masing menangis kerana masing-masing memikirkan tentang dia akan hilang anak. Yang bapa kata anak aku akan hilang, aku dah tak ada dah orang nak menemankan aku, nak berbual-bual dengan aku. Mak kata aku pedih, menangis kerana kehilangan anak aku. Isteri kata aku akan kehilangan suami aku yang membantu aku, tolong aku dan sebagainya, dah tak ada dah. Yang anak pula aku akan jadi yatim, anak yatim piatu akan jadi anak yatim. Orang akan hina aku tak ada apa-apa, bapa aku tak ada dah. Jadi rupa-rupanya menangis tu sebab mereka akan kehilangan kepentingan mereka di dunia. Bukan mereka menangis sebab memikirkan bahawa si ayah tadi, si suami tadi, si anak tadi yang mati ni bakal mati, akan berhadapan dengan kesusahan di alam barzah. Akan berhadapan dengan kubur yang keras, tak ada lagi dah tilam empuk. 12 inci, berapa inci tak ada dah. Akan duduk dalam keadaan panas, tak ada dah aircon, tak ada dah kata kipas. Akan duduk dalam keadaan yang berhadapan dengan binatang yang pelik-pelik akan datang makan. Dia tak fikirkan anak dia tu ataupun anak dia, suami dia, bapa dia tadi tu akan berhadapan dengan alam barzah yang menakutkan. Dia bukan menangis sebab dia memikirkan bapa dia akan pergi ke padang mahsyar. Dan pada mahsyar itu adalah merupakan tempat yang perlukan bekalan. Dan tengok bapa dia ni, anak yang nak mati ni, si mati ni, yang akan bakal mati ni, tengah sakaratul maut tu, akan pergi tanpa bekalan. Dia bukan fikir yang itu, dia fikir kepentingan. Ini hakikat. Sebab tu kita tengok anak-anak kita tengok suami isteri, kita tengok semua sekali hakikatnya. Sebenarnya, apabila basirah mereka tidak hidup, mereka akan hanya memikirkan tentang kepentingan duniawi sahaja. Jadi, dia tak nampak tentang kedatangan alam barzah. Sebab itulah dia akan menangis sama berapa jam je. 1 hari, 2 hari, habis lepas tu dia hilang, lupa dah bapak dia. Dia cuma fikir apa yang bapak dia tinggal, kereta dia nak bagi kat siapa, rumah nak bagi kat siapa, tanah nak bagi kat siapa. Dia gembira pula. Tak payah lagi nak bekerja, bapak dia dah kerja keras pada dia. Tanah, rumah semua dah ada. Dia cuma nak menghabiskan aja. Nangis kena kehilangan sebab kepentingan. Ini hakikat basirah tadi. Ya, sebab itulah orang yang sudah mula hati, jiwa yang telah mula bermuwajahah dengan Allah, telah mula menghadap dengan Allah, maka dia bukan lagi hanya setakat tahu syurga neraka, tapi dia nak merasai hakikat syurga neraka. Maka ketika itulah dia nampak dunia ni hanyalah tempat untuk dia bekerja. Tempat untuk dia sama-sama berusaha supaya mendapat sesuatu yang lebih baik di akhirat nanti. Bersama-sama dengan redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah dia pun mula memproses dirinya, menghubungkan dirinya dengan af'al Allah, perbuatan Allah. Dia mula menghubungkan dengan sifat-sifat Allah, asma Allah, nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga akhirnya hati dia mula merasa dekat dengan Allah, semakin dekat. Contoh tuan-tuan, kita makan contoh. Bila kita makan, kalau orang yang basirahnya tidak hidup, maka dia akan melihat makanan sebagai makanan. Oh, sedap masak hari ni. Ada kambing golek, ada sekian-sekian, sedap masak hari ni. Ada nasi biryani dan sebagainya. Dia tak nampak rezeki daripada Allah. Maka orang yang muwajahah dengan Allah, dia melihat nasi, dia melihat apa rezeki. Apa maksud rezeki ni? Segala yang bermanfaat untuk kita, segala yang kita boleh
kita suka, yang baik pada kita, manfaat, itu rezeki. Maka apabila dia dapat sesuatu yang disuka tu, itu rezeki. Maka bila dia tengok makanan, tengok minuman, tengok kesihatan, dia sihat, tengok apa yang ada pada dia, maka pada ketika itu dia akan merasakan syukur pada Allah. Sehingga kita tengok macam mana contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bermuwajahah dengan Allah Subhanahu wa taala setiap ketika. Sampaikan setiap kali dia nak sedut, nak hidup, nak minum air. Nak meneguk air, dia ambil cawan, katalah cawan gelas ni, katakan ambil. Air yang dia minum tu dia rasa air ni daripada Allah. Dia akan baca bismillah, dia minum masuk dalam dia punya kerongkong, dia tusuk dalam, dia kata alhamdulillah. Minum lagi bismillah. Setiap teguk air Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyebut bismillah, akan menyebut alhamdulillah. Setiap perkara yang dia lakukan dia akan sebut bismillah. Sebab apa? Hati dia sentiasa bermuwajah, sentiasa menghadap Allah, merasai dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sedang berhadapan dengan orang yang kita sayang, orang yang kita respect, contohnya bos kita ke apa ke sebagainya, kan? Sultan ke agaknya lah, kalau kita kata orang yang besar-besar ni, menteri ke agaknya, maka ketika itu kita tentu akan menjaga adab-adab kita, menjaga akhlak kita, menunjukkan kita ni seorang yang amat prihatin pada dia, contoh kan. Secara naturalnya macam itu. Jadi apabila seorang itu bersama dengan Allah, sentiasa merasai Allah melihat dia, Allah mengawasi dia, Allah bersama dia dengan kasih sayang, bukan Allah marah murka kat kita. Kita akan tengok sekejap lagi. Tapi Allah sayang kat kita, maka sudah tentu dia akan sebut alhamdulillah. Bismillah, minum alhamdulillah. Bismillah, dia minum alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini proses yang ada dalam hati Rasul sallallahu alaihi wasallam yang juga ditunjukkan oleh para sahabat. Para sahabat pun tunjuk begitu juga. Sayyidina Ali karamallahu wajhah, radhiyallahu anhu, baru ketika dia perang, nak lawan, tiba-tiba nak bunuh orang tu, orang tu ludah ke dia. Maka dia tak jadi bunuh. Orang tanya, kenapa kau tak jadi bunuh aku? Tadi beria-ria sangat nak bunuh. Sebab aku bimbang, aku bunuh ni bukan lagi kerana Allah, aku bunuh kerana marah kat engkau. Aku ni buat ni kerana Allah. Hati dia berada dalam keadaan menghadap Allah. Ini proses sebenarnya yang kita nak sama-sama fahami. InsyaAllah. Baik. Mulalah seseorang itu akan mengenali perbuatan Allah, sifat Allah, asma Allah, nama Allah. Dan hatinya, fikirannya, kehidupan dia akan mula mendekat, taqarrub kepada Allah. Mula dia bergerak kepada Allah. Dan kemudian dia akan merendahkan diri. Dia akan merendahkan diri kepada keagungan Allah. Dia bukan hanya kenal tengok sifat Allah, perbuatan Allah, kehebatan Allah, sifat Allah al-jamal, sifat Allah al-jalal contohnya. Tetapi dia akan merendahkan diri dia. Hati dia rendah diri, hati dia dalam keadaan tawaduk, tadaruk kepada Allah. Maka dia pun memulakan kehidupan dengan keadaan berhati-hati. Bercakap pun berhati-hati. Maksudnya berhati-hati ni warak, menjaga takwa. Menjaga takwa. Dan inilah antara mereka yang akan mendekati ibadah. Barulah dia dekati ibadah dengan sungguh-sungguh untuk membawa kepada kualiti. Ini adalah syu'ur. Satu perasaan ujudan Allah. Perasaan Allah ada. Ini satu perkara. Jadi sebab itulah kita nak kena lihat tentang perkara yang penting, iaitu muwajahah ini. Perkara apakah yang ditakut, yang dibimbang? Perkara apa yang dalam proses kita nak memproses hati kita ni? Apakah perkara yang akan menghalang kita untuk bermuwajahah dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan antaranya ialah dibimbangkan sini ialah lalai. Yang pertama lalai. Lalai ni maknanya dia tidak dalam keadaan hubungan dia dengan Allah terputus. Itu lalai, alpa, lalai. Maknanya kalau dia boleh baca bismillah nak makan, makan tak baca bismillah, itu lalai. Lalai. Nak minum air, baca bismillah, habis minum air baca alhamdulillah, ingat Allah. Tiba-tiba baca bismillah pun tidak, alhamdulillah pun tidak. Dia nak drive kereta, bismillahirrahmanirrahim. Nak drive kereta bismillah, baca doa, kalau ni dalam keadaan maknanya minta pada Allah, merendahkan diri pada Allah, dan tiba-tiba start kereta terus jalan, tak ingat pun Allah. Sedangkan Allah yang memberikan keselamatan pada dia, Allah yang memberikan keamanan pada dia. Kenapa kita tak aksiden, tuan-tuan? Daripada rumah pergi ke pejabat kita, tak aksiden. Bukan sebab kita pandai sebagainya, sebab Allah bagi kita tak aksiden. Ini hakikat dia macam itu. Jadi yang dibimbangi oleh mereka ialah
bagaimana cara dia untuk supaya tidak berada dalam keadaan lalai. Ini nombor satu. Ini satu tajuk, kita akan bincang kemudian. Yang kedua, dia bimbang ialah tipu daya dunia. Dunia menipu dia. Bila dia melihat sesuatu, dia tertarik dengan sesuatu itu. Dunia, dia tak tertarik dengan mardatillah. Dia tertipu. Dia ingat dunia ni yang akan memberikan segala-galanya pada dia. Rupa-rupanya dunia ni hanyalah merupakan ujian pada dia. Ujian pada dia. Jadi yang kedua, tipu daya dunia. Ini juga satu tajuk, kita akan bincang kemudian. Jadi nak sebut kat sini, lalai termasuk juga ghurur. Ghurur ni apa? Tipu daya, tertipu. Dan juga dunia ni satu tajuk kita akan buat. Orang yang dalam keadaan bermuwajahah, sedang berhadapan dengan Allah, ini antara yang dia bimbang. Perkara yang akan menghalang dia daripada berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu kita tengok tuan-tuan, contohnya rumah kita. Cuba kita tengok dalam rumah kita. Dalam rumah kita ni, apakah perkara yang ada dalam rumah kita ni yang menyebabkan kita ingat Allah? Ada tak? Ataupun rumah kita ni tidak ada langsung mengingatkan kita pada Allah. Yang kita ingat hanyalah dunia saja, lalai. Kita kena hati-hati. Kena ada perkara yang mengingatkan Allah. Contoh apa tuan-tuan? Contoh, mungkin kita kena letakkan satu sudut khas untuk solat. Satu sudut khas untuk solat. Bila tengok tempat tu, kita teringat nak solat. Contohlah. Ataupun satu tempat untuk baca Quran. Baca Quran secara jama'i bersama-sama dengan anak beranak. Tengok satu tempat. Ataupun satu tempat untuk kita nak mengingati kematian. Kita ada satu sudut mengingatkan akhirat. Satu rumah kita ada satu sudut nak mengingati akhirat. Mengingati syurga, neraka. Ada tampal syurga, neraka, hadis ke, ayat ke. Bila lalu situ, teringat syurga. Lalu situ, teringat neraka. Jadi ini contoh. Jadi dalam rumah tangga kita ni ada tak perkara-perkara yang kita kata membawa kepada teringat kepada Allah? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tak ada, kita kena carilah, cuba buatlah. Satu tempat, contohnya, ada satu sudut perpustakaan kecil, di situ buku-buku diletak, supaya bila anak-anak tengok, anak pun berminat nak baca buku, nak mendekati ilmu tentang akhirat. Ataupun tempat sudut-sudut kita hari ni tengok, orang biasa, contohnya, dia ada home theater. Ada home theater. Home theater ada. Kenapa? Dia nak mengingatkan dirinya dengan hiburan. Nak mengingatkan diri dengan hiburan. Home theater ada. Kalau nak tengok bola tu, TV-nya besar sebesar-besarnya, contoh. Kalau nak tengok, ini bukan kata salah, nak sebut sini, perkara-perkara yang mengingatkan kita pada dunia itu lebih besar dalam rumah kita daripada perkara yang mengingat pada akhirat. Jadi ini contoh, bagaimana orang yang belum lagi bermuwajahah, belum lagi berusaha untuk menghadapkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada. Kita nak teringat Allah masa tengok ada kuliah FB online sekali-sekali. Ataupun ketika pergi kubur baru kita ingat. Lepas tu tak ingat dah. Ini adalah suasana lalai yang ada dalam. Jadi orang yang berada dalam memproses hatinya untuk bermuwajahah dengan Allah, maka dia bimbang akan tipu daya dunia. Sebab tu rumah dia kena ada rumah yang boleh mengingatkan. Saya beri contoh. Satu ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab nak jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tengah berbaring-baring dalam rumah dia. Kemudian dia beri salam, Rasulullah pun jawab, Waalaikumsalam ya Umar. Dia pun bangun pergi jumpa Sayyidina Umar. Bila jumpa Sayyidina Umar, wajah Rasulullah tu berbalak-balak. Kita kata bekas-bekas apa? Bekas-bekas dia tidur atas pelepah tamar. Jadi alas tidur Rasulullah tu pelepah tamar je. Kita bayangkan kelapa sawit, kita pergi kampung kelapa sawit, pelepah kelapa sawit tu, daun-daun itu, dia sulam, dia jadi macam alas untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur berbaring. Umar menangis. Ya Rasulullah, dia kata, engkaulah Rasulullah, orang yang paling Allah sayang, paling dekat dengan Allah. Engkaulah Amirul Mukminin, pemimpin pada semua orang yang beriman. Tapi lihatlah keadaan kau ya Rasulullah, dalam keadaan yang dhaif, dalam keadaan tidur pun beralas kepada pelepah-pelepah tamar. Tak ada tilam macam kita, tak ada. Dalam keadaan yang susah gitu dia menangis. Kalaulah Kaisar, raja-raja Rom, Parsi hebat maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya Umar, bukan tak boleh nak dapat emas, minta ke Allah emas. Rasul boleh dapat. Nak dapat kemewahan boleh. Rasul doa nak mewah boleh. Tapi Rasul kata apa? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Umar,
Aku tidak mahu menjadi orang yang lupa pada akhirat. Tak mahu jadi orang yang lupa dengan akhirat. Aku bimbang mewah dunia, senang dunia, seronok dunia menjadikan aku terlupa dengan syurga Allah, terlupa dengan neraka Allah, terlupa dengan Allah, terlupa dengan mardatillah, rida Allah yang dicari. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tak mampu, tapi dia ada. Sebab tu tuan-tuan rahmat Allah, bukan kita tak boleh nak ada rumah sebagainya, boleh. Tapi jangan sampai rumah kita contohnya melalaikan kita. Ini contoh suasana hati yang mahu menjadikan menghadap Allah dalam setiap ketika dan saat. Baik, jadi dia takut dengan lalai, takut dengan tipu daya dunia. InsyaAllah kita akan bincang. Dia takut dengan nafsu. Kita akan bincang juga itu. Dan yang terakhir dia takut dengan dosa. Apa dosa, tuan-tuan? Dosa ketika kita menghadapkan diri kita pada Allah. Dosa ketika kita menghadapkan diri kita pada Allah. Antaranya yang saya nak sentuh pada malam ini, dosa kita. Yang ketika kita sekarang, hati kita sekarang nak menghadap Allah. Kita nak sembahyang, ialah kita berburuk sangka dengan Allah. Orang yang mula berdoa, yang mula sebelum ni lalai, dah mula sedar. Sebelum ni tak berzikir, mula berzikir. Sebelum ni tak pernah terfikir tentang akhirat, mula nak berfikir. Sebelum ni tak pernah terfikir untuk beribadah, menjadikan hidup ni ibadah, menjadikan hidup ni dakwah, menjadikan hidup ni perjuangan, mula berfikir untuk berdakwah, berjuang. Maka dia mula menghadap Allah. Maka bila dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, antara dosa yang berlaku pada dia ialah apabila timbul dia jahat sangka, buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya nak bincang malam ni. Sebab kalau kita berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah di dalam ibadah kita, dalam keadaan kita berbaik sangka dengan Allah, tak apa. Tapi tiba-tiba kita buruk sangka dengan Allah. Dia jadi negatif. Maka bermula buruk sangka itu, saya nak letak 3 perkara malam ni. Ini sebagai inti pada malam ini, insya-Allah. Bermula buruk sangka ataupun jahat sangka dengan Allah itu, nombor 1 tuan-tuan, apabila menyangka seseorang hamba itu, sangka kita bahawa Allah tidak sayang pada kita. Nombor 1. Kita tak rasa Allah sayang pada kita. Tak rasa, tak rasa. Maknanya kita buruk sangka pada Allah, nombor 1. Bila kita menyangka Allah tak sayang pada kita. Inilah satu dosa dalam hati. Ini satu dosa. Nombor 1 tuan-tuan, bila kita ada rasa bahawa Allah tak sayang kita. Kenapalah ya Allah, kenapalah ya Allah, begini, kenapalah ya Allah. Dan kita rasa Allah tak sayang kita, itu adalah satu dosa dalam hati. Saya akan sebut apa Rasulullah kata ini. Padahal jika Allah tidak sayang kepada kita, kalau Allah tak sayang pada kita, Allah tak suka kita, Allah dah habiskan kita. Macam umat-umat sebelum ni. Allah dah habiskan kita. Allah dah matikan kita, habiskan kita. Dah azab dah kita. Wa'iyazbillah min zalik. Ini kalau Allah tak sayang kita. Ataupun, kalau Allah tak sayang kepada seseorang itu, sudah tentu dia tidak memberikan Islam. Dia tak bagi kita Islam. Menjadi orang muslimin, muslimat. Ataupun dia memberikan iman kepada kita. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah, malam ni kita nak rasa nombor 1. Kita sangka Allah tak sayang kita dengan ujian, kesusahan, penderitaan, kepayahan, maka sedarlah bahawa bila kita sangka Allah tak sayang kita dengan ujian dan kesusahan tadi, maknanya kita dah buruk sangka pada Allah. Kita dah jahat sangka pada Allah. Bila kita bermuajahah pada Allah, nak menghadap Allah, nak angkat tangan, minta ke Allah ni, ataupun dah mula nak bercakap dengan Allah, nak bertaubat pada Allah, tiba-tiba timbul satu perasaan, Allah tak sayang aku. Allah tak sayang aku. Allah tak suka aku. Maka itu kita dah buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah telah memberikan Islam kepada kita. Allah memberikan iman kepada kita. Dan sebenarnya Islam dan iman itu tanda Allah sayang kita. Ini nombor 1. Jadi nombor 1 ni tuan-tuan, kita nak kena rasa. Kalau kita tak rasa Allah tak sayang, kita rasa Allah tak sayang kita, maka kita masih ada lagi buruk sangka. Apabila ada buruk sangka dalam hati kita, dalam pemikiran kita, kita berjalan menuju kepada Allah, yang kita dapat ialah kemurkaan dia. Kemurkaan dia. Ini antara perkara yang menghalang kita
untuk kita mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa zikir kita tidak rasa? Kenapa zikir kita kita tak rasa tenang? Kenapa perkara-perkara yang kita buat kita rasa? Sebab rupa-rupanya kita sangka buruk ke Allah. Baik, yang kedua, manusia itu, hamba itu berpersangka buruk bahawa Allah tidak mencukupkan urusan rezekinya. Yang kedua, dia rasa bahawa Allah tak memberikan rezeki yang cukup pada dia. Dia rasa dia miskin. Dia rasa dia sakit, tak sihat. Dia rasa orang tak suka kat dia. Dia rasa rupa dia tak handsome. Dia rasa rupa dia tak cantik, cacat. Ada kekurangan. Dia rasa dia miskin, dia bodoh. Belajar-belajar pun tak dapat A. Maka dia pun merasakan Allah tak memberikan rezeki yang cukup pada dia. Jadi, bila dia rasa bahawa Allah SWT tidak memberikan rezeki yang cukup padanya, sama ada dari sudut kesihatan, keuangan, dari sudut keluarga, dia rasa keluarga dia ada masalah, dia rasa pekerjaan dia ada masalah, dia rasa kekuatannya, kekayaannya, mungkin yang lain-lain juga, maka ketika itu dia berprasangka buruk. Contoh dia berkata apa? Bahawa Allah tak cukup beri rezeki pada dia. Aku ni sebenarnya memang dilahirkan bodoh. Aku ni dilahirkan miskin. Ini maknanya berburuk sangka. Ataupun kalau dia sakit, dia rasa Allah ni tak sihat-sihatkan aku. Aku ni sakit, Allah tak sembuhkan aku. Maka dia pun berputus asa daripada rahmat Allah. Dah tak ada harapan lagi nak sembuh dah. Ni penyakit ni dah stage 4 dah. Dah tak ada harapan nak sembuh dah. Allah tak bagi dah ke aku kesembuhan. Dia buruk sangka dengan Allah. Dia rasa Allah tak beri cukup rezeki pada dia. Bila hilang kesihatan, dia mula rasa Allah tak cukup rezeki kat aku. Allah tak bagi aku kesihatan. Allah tak bagi aku kekayaan. Allah tak bagi aku kekuatan. Allah tak bagi aku kepandaian, ilmu. Allah tak bagi aku kecantikan. Allah tak bagi. Kita tak puas hati. Tak puas hati dengan apa yang ada dalam hidup kita. Maka apabila kita merasakan bahawa Allah tidak mencukupkan rezeki kita, maka ini penyakit yang disebut sebagai buruk sangka, jahat sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tengok dulu, apa maksud rezeki, tuan-tuan? Rezeki ini kita nak define baik. Segala perkara yang bermanfaat kepada kita. Itu rezeki. Yang baik pada kita, yang kita suka. Contohnya, kesihatan, keuangan, keluarga, pekerjaan, kekuatan, kekayaan. Ini rezeki dunia. Rezeki yang lebih kekal, nikmat yang lebih kekal, contohnya iman. Ada orang diuji dengan kesusahan tapi dia boleh berdoa ke Allah. Itu rezeki. Kesusahan yang dihilang kesihatan, maknanya dia tak dapat rezeki kesihatan tak ada, tapi rezeki dia pada doa tadi, iman tadi. Ataupun Islam, contohnya. Taufik, hidayah, itu merupakan rezeki baik. Jadi apabila seseorang itu merasakan, contohnya, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkabulkan doa aku. Kita doa dah banyak macam dah. Kita doa dah masa yang mustajab, tempat yang mustajab. Kita doa dah berapa banyak tahun berdoa. Tapi Allah tak kabulkan doa aku. Allah tak kabulkan doa aku. Perasaan merasa Allah tak kabulkan doa, maksudnya Allah mengurangi rezeki kita, itu buruk sangka. Buruk sangka tu. Apalagi bila kita sebut, kan, Allah tak akan kabulkan doa aku. Itu buruk sangka yang paling dalam sekali. Buruk sangka pada Allah paling dalam sekali. Kita dah berdoa, pergi ke Masjidil Haram, pergi Multazam, pergi depan Kaabah. Kita saat pula ketika nak sahur, waktu sahur, saatnya malam-malam. Kita pergi bangun pagi-pagi, pukul 3 pagi kita pergi tawaf, habis pukul 4:30 sebelum masuk subuh. Kita berdoa di Multazam, berdoa dengan sungguh-sungguh, berdoa bertahun-tahun pergi, tetapi rupa-rupanya apa? Tak dapat juga, tak kabul. Maka kita rasa Allah tak kabulkan doa aku, Allah tak dengar aku, maka ini buruk sangka kita pada Allah. Buruk sangka. Kita rasa kita dah doa banyak, tetapi tak timbul-timbul. Jadi bila kita buat kesimpulan, dah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun kita berdoa, minta, tetapi Allah tak kabulkan permintaan kita, maka kita buat kesimpulan dalam hati kita, Allah tak kabulkan doa aku. Maka inilah
Jahat sangka kepada Allah. Dan jahat sangka kepada Allah ni satu dosa. Satu dosa. Dahlah doa kita kata tak dikabulkan, kita jahat sangka pula. Baik. Padahal apa yang kita perlu faham? Ini hakikat tuan-tuan. Ini kita kena faham ni. Untuk duduk dalam suasana hati ni, kita perlu tengok pujuk hati kita ni. Kita doa tahun-tahun. Bukanlah kita nak kena faham bahawa kita ni bukan Tuhan. Kita ni hamba. Kita ni hamba. Dan Allah ni Tuhan kita. Maka kabul doa kita tu tak semestinya. Tak semesti. Allah Tuhan. Kita tak boleh paksa Allah. Allah Al-Qahar. Allah yang paksa kita. Allah Al-Jabbar. Allah yang mengalahkan kita. Allah Al-Qawi. Allah yang maha kuat. Kita lemah. Jadi kita lihat sini. Dialah yang maha pemaksa. Dialah yang maha mengalahkan. Dialah yang maha kuat. Maka sesungguhnya bila kita berdoa kepada Allah yang maha kuat tadi, tentulah bukan kita yang tentukan. Nombor satu. Nombor dua, Allah ni juga maha kaya. Allah maha pemurah. Allah maha bijaksana. Allah maha pengasih. Allah sayang kat kita. Maka kalau kita beriman dengan sifat-sifat Allah Al-Jamal, yang indah, yang sempurna tadi, maka hakikatnya Allah dah menyatakan Allah pasti kabulkan doa kita. Tapi Allah kabulkan doa kita bukan semestinya dia bagi apa yang kita nak. Tapi oleh kerana Allah maha pengasih, maha penyayang. Allah maha agung kesempurnaan dia. Maka Allah bukan nak bagi yang kita minta. Allah nak bagi yang terbaik bagi kita. Allah nak bagi yang lebih baik daripada yang kita minta. Kita ada seorang anak. Anak kita kata, abah, ayah, ibu, saya nak beli basikal lah, nak pergi sekolah. Ada basikal ni, kan, kita kata, mudahlah sikit, kalau nak pergi basikal, tak payahlah nak susah-susah tunggu orang ambil hantar. Dekat je basikal, sekolah pun 100 meter je nak naik basikal. Kita, ayah yang kaya kita, tak, ayah bukan nak bagi kau basikal, ayah nak bagi kau motor. Lebih baik daripada dia minta. Kalau kita kaya sikit lagi, ayah bukan nak bagi engkau basikal, ayah nak bagi engkau kereta. Kereta selamat lagi daripada basikal, daripada motor. Motor kan, bagi kereta. Sebab bagi yang lebih baik daripada yang diminta. Ini seorang ayah yang sayang. Seorang ayah yang berada, yang kaya, yang mampu. Maka Allah maha menyayangi kita. Allah maha mampu, maha kaya dia. Maka dia bukan nak bagi yang kita minta. Dia nak bagi yang terbaik. Yang terbaik buat kita yang dia sayang. Tapi kita buruk sangka dengan dia. Ya Allah, aku nak sekian. Ya Allah, aku nak sihat. Ya Allah, aku nak kaya. Ya Allah, kita minta semua. Tiba-tiba Allah Subhanahu Wa Taala tangguh doa kita. Bukan sebab Allah tak dengar. Bukan sebab Allah tak mampu nak memberikan. Tak, Allah maha kaya. Tetapi Allah nak memberikan yang terbaik. Tapi kita buruk sangka pada dia. Kita buruk sangka pada dia. Kita minta bertahun-tahun kita minta. Contohnya, kekayaan. Ada orang dia miskin, minta kaya. Allah tak bagi kaya. Dia dah minta dah, gunakan doa yang mustajab, doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasul ajar. Pergi pula ke Mekah, tempat mustajab doa. Waktu yang mustajab, doa bukan sekali dua, banyak kali minta sesuatu. Allah tak perkenankan. Bukan Allah tak dengar, Allah tak tahu. Allah sayang kat kita. Tapi Allah SWT nak memberikan yang lebih baik daripada yang kita minta. Kita ni tak tahu. Kita ingat itulah yang terbaik. Maka sebab itulah Allah SWT, sekiranya kita beriman dengan sifat-sifat Allah yang maha pengasih, maha penyayang tadi, Allah akan kabulkan doa kita. Tetapi bukan saja dia kabulkan, dia akan memberikan sesuatu yang terbaik. Mungkin yang diberi itu tak sesuai dengan kehendak kita. Logik kita ni kecil-kecil aja, macam anak-anak. Logik dia kecil banding dengan bapa mak dia. Logik kita berbandingan logik Allah, rasional Allah, kehebatan Allah. Maha hebat kita ni, dhaif, kerdil. Maka di sini buruk sangka. Buruk sangka kita. Jadi Allah SWT boleh mengkabulkan doa kita dalam bentuk sesuatu yang lebih baik daripada yang kita minta. Oleh itu jangan kita beranggapan bahawa kita minta sesuatu, bila Allah tidak izinkan benda itu dikabulkan, maka kita pun buat kesimpulan doa kita ni tidak dikabulkan oleh Allah. Doa kita ni tidak dikabulkan oleh Allah. Ini buruk sangka.
Ini buruk sangka. Sebab tu bila kita bermuwajahah, bila kita menghadap Allah, hati kita kena faham hakikat kita ni hamba. Dan hakikat Allah ni Tuhan. Dia Rabb. Dia Tuhan. Kita tak boleh paksa dia. Tetapi kita syukur sebab dialah yang maha agung, yang maha pemurah, yang maha pengasih. Maka dia akan beri yang terbaik bagi kita. Hati kita tenang. Maka hakikatnya apa hakikatnya tuan-tuan? Hakikatnya ialah apabila kita berdoa sahaja. Kita berdoa sahaja. Sebenarnya Allah dah kabulkan doa kita. Berdoa saja. Allah dah kabulkan doa kita. Macam mana? Yang pertama dalam bentuk pahala. Allah bagi pahala terus direct dia bagi pada kita pahala. Berdoa ni kan ibadah. Berdoa ni kan ada dia punya kekuatan dia. Yang kemudian selain daripada pahala dia bagi sebab kita ni hamba. Maka dia akan bagi macam-macam kebaikan untuk kita daripada doa tersebut. Kadang-kadang kita tak perasan. Contoh tuan-tuan, kita minta duit, kita minta kekayaan. Contohnya, rupanya Allah tak bagi kita kaya. Tapi Allah bagi kita sesuatu yang mencukupi keperluan kita. Maka kita kena sedar. Mungkin kalau Allah bagilah kita kaya, tentu kita jadi orang yang teruk, yang mujrimun, yang fasikun. Mungkin kita jadi orang yang fasik. Berdosa dengan kekayaan kita. Jadi kita tak tahu. Allah Maha mengetahui. Mungkin Allah SWT simpan doa tu untuk di akhirat nanti. Ketika di Yaumul Hisab. Dia menjadikan alasan, menjadi asbab doa itu sebagai asbab rahmat dia. Kita tak tahu tuan-tuan. Dan sebab itulah seseorang itu apabila dia merasai bahawa Allah SWT tidak mencukupkan urusan rezeki dia. Allah tak bagi cukup harta, cukup kaya, cukup sihat, cukup, semua cukup. Kita kata serba tak cukup. Bila kita rasa Allah tidak mencukupi urusan rezeki kita, maka kita telah buruk sangka dengan Allah. Maka bahaya kita bila kita bermuwajahah kepada Allah. Kita menghadap Allah dalam keadaan kita buruk sangka dengan Allah. Bahaya. Bahaya yang besar. Kemudian tuan-tuan rahmat Allah, kita bersangkut dengan doa tadi. Sekiranya doa kita belum dikabulkan, maka kita nak kena rasa bahawa doa itu telah dikabulkan dah. Kita doa saja Allah dah kabulkan. Apa yang Allah kabulkan? Nombor satu, Allah bagi pahala. Doa ni ibadah. Doa ni dah dapat pahala dah. Dan pahala itu lebih baik daripada apa yang kita minta. Maknanya rahmat Allah dah dapat. Yang kedua, Allah beri macam-macam pada kita. Kita tak perasan. Ada juga yang Allah kabulkan doa. Maknanya dia minta apa dapat. Ada juga. Itu bijaksana Allah. Kebijaksanaan Allah. Kita hanya hamba. Kita bersyukur kalau Allah bagi. Kalau Allah tak bagi, apa yang kita nak, kita bersabar. Dan kita syukur. Kenapa kita yakin doa tu pasti Allah nak bagi lebih baik daripada kita. Tuan-tuan. Orang beriman ni sentiasa dalam keadaan baik. Ajaban li amril mu'min. Ajaib pada urusan orang beriman. Diberikan kesenangan. Baik bagi dia, dia syukur. Diberikan kesusahan, baik baginya, dia sabar. Dua-dua baik. Maka jangan buruk sangka dengan Allah. Yang ketiga tuan-tuan, apa maksud buruk sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ialah apabila kita sangka perbuatan-perbuatan Allah terhenti dengan sebab, dengan asbab. Maknanya contohnya, kalau kita kata, kita ni tak kaya, sebab tak kerja. Tak kaya sebab tak berusaha. Tak sihat sebab tak makan ubat. Sebab tak makan ubat. Jadi maknanya kita telah memperlekehkan Allah. Kita telah menyatakan dalam hati kita bahawa yang bagi kaya ni ialah kerja. Sebab tu. Yang bagi sihat tu ubat. Yang bagi sihat tu ubat. Yang bagi kuat tu exercise. Exercise yang bagi kuat. Kita tak rasa yang bagi kuat Allah. Yang bagi kaya Allah. Yang bagi umur Allah. Jadi apabila kita menjadikan asbab sebagai, kita kata sumber sesuatu perkara tersebut, maknanya perbuatan Allah terhenti dengan sebab, bukan dengan iradat dia, dengan kehendak dia, maka ketika itu kita buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak kerja, contohnya tak boleh kaya. Ada tak orang yang kaya tanpa bekerja? Ada. Ada. Kalau tak pergi doktor pakar, tak sihat.
Ada tak orang yang tak begitu pakar sihat? Ada. Kalau tak makan ubat, kan sakit. Ada tak orang yang tak makan ubat sihat? Ada. Jadi nak sebut kat sini, bukan maknanya kita nak menolak asbab. Bukan kita nak menolak asbab berusaha. Kerana berusaha sebab Allah perintah berusaha. Allah perintah kita berniaga, bekerja, berusaha. Allah perintah kita makan ubat, cari untuk nak rawat kita punya penyakit. Allah perintah. Itu memang perintah Allah. Tapi segala perintah Allah itu sebagai ibadah. Sebagai ibadah. Maknanya kita kerja ni ibadah. Kita kerja sungguh-sungguh sehingga berjaya bisnes kita, ibadah. Bukan bekerja berusaha kepandaian kita, jaringan kita yang kuat, kita ada strategi yang baik, itu yang bagi kita berjaya. Bukan. Bila kita kata itu yang memberi kita berjaya, sebab tu menjadikan kita berjaya, sebab tu menjadikan berjaya, maka kita mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kita telah buruk sangka bahawa Allah ni tak ada apa-apa, yang ada ialah bekerja. Aku bekerja, aku pandai, aku cantik, aku hebat, strategi aku terror, pengurusan aku bagus, maka ketika itu kita rasa aku. Maka kita telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Iaitu dengan kita berburuk sangka dengan Allah. Buruk sangka dengan Allah. Sebab yang memberikan kejayaan itu bukan kerja tu. Walaupun Allah perintah kita bekerja, memang kita kena bekerja, maksima kita kena bekerja. Tetapi bekerja dengan maksima, dengan jaringannya, dengan sepenuhnya adalah ibadah kepada Allah. Sebagai ibadah kepada Allah, bukan sebagai untuk mendapatkan berjaya tu. Ada tak orang yang tidak berjaya walaupun dia berusaha? Ramai. Meniaga siang, malam, pagi, petang. Buat macam-macam tapi tak berjaya. Ada tak? Ada. Baik. Jadi sebab itulah. Yang ketiga ni, kita menyangka perbuatan Allah, kekuasaan Allah, iradah Allah, terhenti di atas sebab. Asbab. Jadi nak sebut kat sini bukan makna kita tidak kena berusaha sebab ini amal hati, amal hati. Yakin kita segala yang ada pada kita semua Allah yang bagi. Ini kena bersih, ini kena bersih. Solid. Nanti kita akan buat bincang tajuk amal, usaha. Kita akan bincang tajuk tu nanti. Kita akan lebih jelas. Tapi nak sebut kat sini, apabila kita menyangka bahawa kitalah yang buat dapat sesuatu, kitalah yang punya, kita yang ada ni, kita yang kaya, kita yang buat semua kita, aku, maka kita telah buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi bekerja, contohnya kerja adalah ibadah kepada Allah. Bekerja itu bukanlah, ataupun berusaha itu bukanlah yang memberi kekayaan. Yang bagi kata kaya, untung itu Allah. Kita bekerja tu ibadah. Allah perintah kita beramal, bekerja, berusaha. Jadi sebab itulah ada istilah gagal, ada istilah berjaya. Ada orang yang berusaha, gagal. Maka dia sabar. Berusaha tu ibadah, sabar tu ibadah. Ada orang yang berusaha, berjaya. Berusaha tu ibadah, berjaya tu dia syukur. Syukur tu ibadah. Nampak? Jadi maknanya bukan usaha tu mesti berjaya, tak semestinya. Maka pada hari ini apabila kita merasakan bahawa sebab-sebab yang ada di depan kita ini sebagai punca kita mendapatkan sesuatu, rezeki contohnya, maka itu adalah kita berburuk sangka dengan Allah. Yang memberi kita ialah Allah. Yang lain cuma adalah merupakan asbab sahaja. Allah boleh bagi dengan sebab tersebut. Dan Allah boleh bagi bukan dengan sebab yang tersebut. Allah tak bergantung dengan sebab kita. Allah tak bergantung dengan usaha kita. Allah boleh bagi kita kaya, Allah boleh bagi kita miskin. Dengan sebab yang sama. Orang tu bekerja berusaha dengan formula yang sama. Bekerja, dia gagal. Bekerja, dia berjaya, dia kaya. Allah boleh bagi dengan sebab yang sama. Seorang gagal, seorang berjaya. Kenapa? Bukan yang berjaya gagal tu adalah usaha tadi. Yang memberikan kejayaan gagal ialah Allah. Tapi kita kena berusaha. Kena mencari. Kita kata maksima sebab yang paling baik. Tetapi hati kita yakin Allah. Maka orang yang bermuwajahah, orang yang nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya sentiasa bergantung kepada Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hati. Ini amal hati dengan amal jawarih, amal fizikal ni lain. Amal jawarih kita kena buat. Fizikal kita kena maksima. Rancang sebagainya. Tapi hati bergantung pada Allah. Kerana kita tahu yang bagi kejayaan Allah. Yang bagi kita boleh bekerja, boleh berusaha, ada tenaga, ada kemampuan. Itu pun Allah yang bagi.
Nampak? Jadi manusia yang bermuwajahah, yang menuju kepada Allah, hati dia bersih. Akidah dia bersih. Pergantungan dia bersih. Maka akhirnya dia akan mendekatkan diri daripada Allah SWT. Akan mendekat kepada Allah. Dia bukan mendekati dunia. Dia bukan mendekati dunia. Jadi ujub dia hilang. Kenapa ujub hilang? Sebab dia tak rasa dia punya. Allah punya. Aku boleh sembahyang malam. Aku boleh baca Quran. Aku ada ilmu. Aku ada kebaikan amal. Dia rasa semua tu daripada Allah. Taufik daripada Allah. Dia tak ada ujub dalam hati dia. Buat apa aku nak berbangga-bangga? Allah yang bagi. Tapi dia buatlah. Allah yang bagi. Maka selamatlah dia. Baik. Jadi untuk kita bermuhajahah ini, hakikatnya kita kena faham. Bahawa yang apabila kita menyangka af'al, perbuatan Allah itu terhenti di atas suatu sebab, maka itu maknanya kita buruk sangka dengan Allah. Buruk sangka ni satu dosa. Dan janganlah kita beranggapan begitu. Perbuatan, perasaan hati kita yang terhenti dengan sebab itulah buruk sangka, maka kita nak kena letakkan bahawa segala perkara itu adalah daripada kudrah, iradah, ilmu, hayat, sama', basar Allah. Daripada sifat-sifat Allah. Daripada nama-nama Allah. Daripada af'al perbuatan Allah. Barulah bila kita berjalan menuju kepada Allah, kita melakukan sesuatu mendekati Allah, hati kita, pemikiran kita bersih. Maka Allah akan buka cahaya dia. Buka cahaya dia. Kita akan dapat melihat cahaya Allah. Sikit-sikit kita akan nampak. Akhirnya kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak takut dah dengan makhluk. Tak takut dah dengan manusia. Tak takut dengan binatang buas. Tak takut dah dengan binatang buas. Ini pernah berlaku sekali pada zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika tengah-tengah duduk dia berkemping dekat satu kita kata macam padang pasir lah tempat ni. Jadi tiba-tiba malam hari orang bangun tahajud, sebagian tengah semayang tengah sini. Tiba-tiba datang harimau, sekelompok singa apa dia panggil? Singa apa ni, gurun ni datang, singa datang. Maka yang ada dia berterabur naik atas pokok sebagainya, takutlah. Singa datang. Ada seorang ni tengah semayang. Ini bukan sahabat minta maaf. Tabi'in atau tabi'in. Tengah semayang. Jadi singa tu dah datang dah. Datang, yang lain dah naik atas pokok dah, panjat. Kan? Menggigil takut, singa tu jalan. Maka orang yang tengah semayang ni, singa tu keliling dia. Tengok gitu kan. Akhirnya singa tu pun duduk diam tengok. Dia pun semayang macam biasa semayang. Kan? Akhirnya singa tu pun jalan keluar. Habis singa tu dah habis keluar lari. Kan? Dah keluar dah. Turunlah kawan-kawan datang. Habis main dia kata, engkau ni, kan kita boleh batalkan sembahyang dengan sebab bahaya macam itu. Kita boleh lari naik atas pokok. Kan? Boleh, tak apa. Ada bahaya. Ataupun tak nak batalkan sembahyang pun tak apa. Kita naik atas pokok. Jangan batalkan sembahyang. Boleh, dibenarkan. Darurat. Boleh. Ada ular datang. Tuan-tuan, ada ular datang. Datang kat kita kan? Kita tahu ular tu nak patuk kita contohnya. Kita ambil kayu, pukul ular tu. Ataupun halau ular tu. Ular tu lari, kita sambung sembahyang. Kita jangan batalkan sembahyang. Boleh tak? Boleh. Ini darurat boleh. Tuan-tuan, maka apa dia kata? Sebenarnya aku takut pada singa tu. Tapi aku lebih takut pada Allah. Aku lebih malu pada Allah. Aku tengah sembahyang. Tiba-tiba datang singa. Aku takut pada singa lebih daripada aku takut pada Allah. Aku malu pada Allah. Dia tengah sembahyang ni. Ni tuan-tuan, orang yang bermuwajahah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah tolong dia. Singa tak makan pun dia, tak buat apa pun kat dia. Singa tu tengok je. Singa dia fikir ujian je. Allah nak uji je. Nyamuk datang. Kan? Kita halau goyang-goyang dia masih lagi ada situ kan. Allah nak uji kita dengan nyamuk ya. Wallahu alam. Baik. Jadi kita nak sebut sini buruk sangka adalah satu perkara yang penting untuk kita faham. Yang pertama disebut sini buruk sangka dari sudut kita tak rasa Allah sayang kita. Tuan-tuan, puan-puan, kita nak rasa Allah sayang kita. Malam ni kita nak rasa Allah sayang kita. Sebab tu Allah bagi kita ilmu, Allah bagi kita iman, Islam, Allah bagi kita majlis program macam ni. Kita boleh berkenalan. Dengan sebab PKP kita dapat berkumpul. Mungkin sebahagian dari tuan-tuan, puan-puan tak pernah jumpa saya. Saya pun dulu bukan duduk di seluruh tempat. Tempat-tempat yang ada saya adalah saya ceramah. Tapi pun tak semua tempat ada ceramah kan. Kita boleh jumpa majlis-majlis seperti ini ya, contoh.
Allah sayang kita, nombor satu. Jadi, Allah bagi kita ujian apa pun, jangan kita rasa Allah tak sayang kita. Bila kita rasa Allah tak sayang kita, kita dah buruk sangka dengan Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberi rezeki yang cukup pada kita. Cukup. Jangan kita rasa ada benda yang tak kena, yang kita tak dapat lagi. Kita nak minta ke Allah, kita paksa Allah. Seolahnya kita rasa Allah SWT tidak memberikan rezeki yang cukup. Allah bagi rezeki cukup kat kita. Tengoklah ayat Quran. Ada banyak ayat Quran dan hadis. Saya tak bawa balik malam ni supaya kita boleh cukup masa. Ini pun dah lebih. Ada lagi benda saya nak cakap sikit. Dan yang ketiga ialah Allah SWT. Bukan saja kita nak rasa dia sayang. Kita nak rasa Allah sayang kat kita. Kita nak rasa Allah bagi rezeki yang cukup. Kita ni diuji untuk kita sabar, untuk kita syukur. Dan kemudian yang ketiga kita nak baik sangka dengan Allah. Perbuatan Allah tidak terhenti dengan sebab. Jangan bergantung dengan sebab. Bergantung pada Allah. Sebab kita buat. Kita berusaha maksima. Buatlah. Belajar. Kalau nak lulus dapat A. Sebabnya apa? Belajar. Belajarlah. Itu perintah Allah. Tapi belajar bukan menjadikan kita dapat A. Yang bagi A tu Allah. Belajar ni ibadah. Lebih banyak, lebih sungguh-sungguh kita buat lagi banyak amal-amalan kita. Pahala, ganjaran, redha Allah tadi. Yang ketiga, perbuatan Allah tidak terhenti dengan sebab. Ini kita kena faham. Ini akidah. Baik. Saya nak sebut di sini tuan-tuan dan rahmat Allah SWT. Bagaimana Allah SWT menjelaskan kepada kita dalam surah Al-Fussilat ayat 23. Kalau boleh tuan-tuan tengok ayat ni. Saya bacakan makna sajalah. Dan sangkaan kamu. Ini prasangka kamu. Ataupun jahat sangka kamu. Buruk sangka kamu. Dan buruk sangka kamu yang demikian, yang kamu sangka terhadap Tuhan kamu. Jadi kita buruk sangka pada Allah. Sangkaan kita kepada Allah tadi, itulah yang telah membinasakan kamu. Itulah yang akan binasakan kamu. Jadi walaupun kita bermuajahah, berzikir, walaupun kita bersembahyang, walaupun kita buat macam-macam yang baik, tapi kita buruk sangka dengan Allah. Maka Allah gambarkan, itulah yang akan membinasakan kamu. Maka jadilah kamu orang-orang yang al-khasirin, orang yang rugi. Ini surah Al-Fussilat ayat 23. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam satu hadis diriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhum, akbaru kabair, antara dosa-dosa besar yang paling besar. Akbar ni yang paling besar. Antara yang besar-besar. Dalam hadis yang lain, yang disebut yang lain pula. Akbarul kabair, antara dosa-dosa yang paling besar. Ialah su'uzan billah. Kita buruk sangka dengan Allah. Maknanya kata Rasulullah SAW, dosa besar yang sangat besar. Itu lebih tepatlah. Dosa besar yang sangat besar, yang terburuk, yang besar tadi ialah berburuk sangka. Su'uzan billah. Kita berburuk sangka dengan Allah. Jadi bila kita nak bermuwajahah kepada Allah, kita nak menghadap Allah, kita nak berdepan dengan Allah, nak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nak bertaubat, nak bermunajat, nak berdoa, maka antara perkara yang dosa besar ialah buruk sangka dengan Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya dah sebut antara tiga perkara buruk sangka yang besar yang berlaku kepada kebanyakan manusia yang ada di atas muka bumi ini. Maka sekiranya buruk sangka itu ada pada kita, wajib kita bertaubat. Wajib kita bertaubat. Kerana dia berdosa besar. Dan kenapa buruk sangka ini merupakan salah satu daripada dosa besar yang besar? Dosa besar yang besar. Akbar kabair. Dosa besar yang besar. Antaranya syirik. Akbar kabair ini kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam gambarkan begitu? Kerana para ulama menghuraikan, kata apa? Kerana buruk sangka ini boleh bawa kepada kekufuran. Boleh bawa kepada syirik. Bawa kepada kafir, menjadi kafir. Jadi bukan sesuatu yang remeh. Sesuatu yang ringan. Oh tak apa kot, aku macam ini tak apa kot. Bukan. Bukan sesuatu yang remeh. Sebab itu tuan-tuan, kita nak berjalan kepada Allah. Kalau ada buruk sangka kita pada Allah, dari sudut sayangnya Allah pada kita, dari sudut rezeki yang Allah bagi pada kita, rezeki ini kesihatan. Mungkin kita ada masalah-masalah. Dari sudut
buruk sangka yang dari sudut perbuatan Allah yang tidak ada batas. Kita bataskan dengan sebab-sebab, maka pada ketika itu kita bertaubat. Wajib kita bertaubat. Nah, macam mana cara taubat ni? Cara taubat ni tidaklah susah tuan-tuan. Yang pertama sekali kita menyesal. Contohnya kita rasa Allah ni tak bagi cukup rezeki kat aku. Ya Allah, aku tak tahu ya Allah. Sungguh-sungguhnya aku ingat. Aku ni kena kaya baru cukup rezeki. Aku ni kena sihat baru cukup rezeki. Rupanya kesihatan, kekayaan, masalah yang ada, kehilangan sesuatu itu bukanlah kita kata sebagai syarat untuk hidup dengan berjaya. Tetapi syarat hidup berjaya tadi, al-iman tadi, yang menyebabkan kita boleh bersabar. Itu rezeki yang sebenar. Bila Allah bagi kita masalah, kita boleh sabar. Kita boleh baik sangka. Kita boleh redha dengan Allah. Itu rezeki yang sebenar. Walaupun kita kehilangan sesuatu yang kita sayang. Ini kita kena rasa. Jadi kalau adalah perasaan-perasaan yang berlawanan, maka kita bertaubat kepada Allah. Kita pun istighfar, menyesal. Ya Allah, aku menyesal. Aku tak kenal Engkau, Ya Allah. Malam ni aku kenal Engkau. Aku tahu Engkau sayang pada aku, Ya Allah. Aku tahu apa yang Engkau bagi. Semua rezeki itulah yang paling cukup mencukupi aku, Ya Allah. Dan kemudian, Ya Allah, dan sesungguhnya aku sedar hanya Engkau lah yang maha berkuasa. Kepada Engkau aku bertawakal, bergantung. Hati. Maka kita pun minta ampun ke Allah. Ini dosa hati. Saya sebut tadi bukan maknanya kita tidak bekerja, tak berusaha. Kita kena bekerja, kena berusaha. Itu fizikal, kena usaha, kena kerja. Tapi hati, jangan rasa usaha kerja itu sebagai yang menjadikan kita kaya, dapat rezeki. Bukan, Allah yang bagi. Tapi kalau adalah perasaan tersebut, pemikiran tersebut, maka kita bertaubat malam ni. Jadi mudah-mudahan bila kita bertaubat pada malam ini, maka mudah-mudahan Allah akan buka cahaya kepada kita dengan baik sangka kepada Allah. Maka kita boleh bermuwajahah. Kita boleh menghadap Allah. Boleh mula mengenal af'al Allah, sifat Allah, nama Allah. Sehingga akhirnya kita akan mendekati Allah. InsyaAllah. Ini rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tuan-tuan, tak ramai orang dapat perkara-perkara begini. InsyaAllah. InsyaAllah pada minggu hadapan, saya akan sambung nombor 3. Mujalasah. Saya minta tuan-tuan tengok, renung balik apa yang saya sebut. Dua perkara ini. Renung sungguh-sungguh sebab dia asas kepada ketiga, keempat dan kelima. Sebab tu saya nak habiskan juga tajuk muwajahah pada hari ini. Satu sesi khas untuk dia sebab kalau kita tak faham tentang sangka buruk ni, kita bimbang, kita berjalan pada Allah tiba-tiba sangka buruk masih ada, kita akan tersekat. Walaupun kita berzikir sampai 10,000, 20,000, 100,000 satu hari, tapi hati kita ada buruk sangka pada Allah. Maka hati yang buruk sangka dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan membawa kebaikan kepada kita. Maka kita kena jelaskan asas-asas yang pertama ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita kekuatan, insya-Allah. Aku li hadza astaghfirullahalazim. Insya-Allah minggu depan kita akan sambung. Hari apa nanti saya buat pengumuman saya pun tak pasti jadual saya ni. Sekarang ni dalam proses macam-macam benda nak kena buat, tapi kemungkinan Rabu, Khamis, Jumaat kemungkinan, ataupun Isnin mungkin juga. Saya akan bagi pada hari Ahad, saya akan bagi jadual insya-Allah. Saya harap tuan-tuan perempuan dapat sama-sama istiqamah, dan saya minta sungguh-sungguh kalau boleh tolong forwardkanlah, share kepada seramai yang kita kenal, supaya mudah-mudahan bila kita share tu dapat ilmu tu sama-sama, dapat mereka, anak-anak kita amalkan. Mudah-mudahan mereka akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi itulah insya-Allah sikit sebanyak tuan, saya cuma nak pesan satu perkara sebagai satu amalan untuk kita buat pada malam ini. Kalau kita terbangun tidur, bila kita dah malam, sebelumnya kita dah sebut dah, kita baca la ilaha illallah wa la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu, kita sudah sebut dah kan? Baik, saya nak minta tuan-tuan gunakan malam untuk beristighfar pada Allah. Minta ampun. Apa yang kita nak baca, saya minta tuan-tuan rujuk kepada maksurat ataupun mana-mana rujukan, bacalah disebut penghulu istighfar. Sayyidul istighfar. Apa dia? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani ila akhir. Jadi kita baca yang itu, baca sekali, 2 kali, 3 kali, minta ampun ke Allah. Sebab apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam pun minta ampun ke Allah. Orang yang dekat dengan Allah, yang maksum pun membaca sayyidul istighfar. Maka malam-malam kita baca. Mudah-mudahan bila setiap malam kita baca sayyidul istighfar, berapa baru ikutlah terpulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Kalau boleh ganjil lah. Sekali, 3 kali, 5 kali, 7 kali ikutlah.
10 kali, 11 kali, ikutlah terpulang. Baca dengan hati kita, minta Allah ampun. Jadi insya-Allah kita akan bincang tentang Sayyidul Istighfar tu khas, tajuk khas nanti kita akan bincang makna dia tu. Tapi mulakan, maka cari dalam ni Sayyidul Istighfar. Mungkin saya boleh cuba tampalkan dekat wallpaper saya, wall FB ni, ataupun sesiapa boleh tulis sekali lagi. Maka insya-Allah mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah. Ini amalan saya pada malam ni. Untuk muwajahah ni, kita mulakan dengan Sayyidul Istighfar untuk mufatahah dan muwajahah. Jadi kita nak mulakan dengan Sayyidul Istighfar. Jadi bila kita tiap malam kita baca. Dan siang pun kita baca. Dia ada kelebihan yang luar biasa. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Kita baca doa Rabitah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-qulub qad istamat ala mahabbatik wa iltaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. فواسك اللهم رابطتها وأدمتها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على شرف تبليك يا الله إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر إسلام والمسلمين والمستضعفين والمجاهدين في كل مكان وفي كل زمن. اللهم انصرنا على تارك الدعوة وتارك التربية وتارك الجهاد في سبيل الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من المأسم والمغرم. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اللهم اجعلنا من المؤمنين حقا. اللهم اجعلنا من المتقين حقا. اللهم اجعلنا من المحسنين حقا. اللهم اجعلنا من المقربين. اللهم اجعلنا من الواسلين. اللهم اجعلنا من المحبين. اللهم اجعلنا من العارفين. اللهم اجعلنا من الصديقين والشهداء والصالحين. اللهم اجعلنا من المخلصين. اللهم اجعلنا من الشاكرين. اللهم اجعلنا من الصابرين. اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك لسانا رطيبا بذكرك وقلبا مفعوما بشكرك وبدنا حينا لينا بطاعتك. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ونسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك العافية من كل بلية ونسألك تمام الغنى عن الناس وحب لنا حقيقة الإيمان بك حتى لا نخاف ولا نرجو غيرك ولا نعبد شيئا سواك. واجعل يدك مبسوطة علينا وعلى أهلنا وأولادنا ومن معنا برحمتك ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك يا نعم المجيب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. InsyaAllah mohon sekali boleh disebar-sebarkan InsyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.